yang ini. Siapa nama dia? Imam Betul. Nama dia Imam Betul. Dari Tuk Gajah lah. Alhamdulillah insyaallah lahiqun. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام ثم إلى روح المرحوم إمام رسول Tok Gajah Mat Kilau أصول فروهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة سبقكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita berhimpun di sisi makam seorang pahlawan tanah Melayu kita, iaitu namanya Imam Rasul, ya, ataupun lebih dikenal sebagai Mat Kilau, pahlawan di negeri Perak ini. Dan terima kasih banyak-banyak ada bersama kita Sahibus Fadilah Qadi Jerantut. Sebagaimana kita katakan, bulan Syaban ini salah satu kegiatannya untuk ziarah makam-makam. Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Syaban. Nabi duduk di sisi kubur Baqi', Nabi doa lama, Nabi doa sampai menangis-nangis panjang, Nabi doa untuk ahli kubur, Nabi doa di sisi ahli kubur. Siti Aisyah sampai melihat, ya. Kemudian ulama bincang, kenapa Nabi pilih kubur bukan pilih tempat lain? Kerana kubur itu atasnya kita lihat insan terpacak, tapi di bawahnya itu taman syurga. Taman syurga. Atasnya kita tengok namanya saja terukir, tapi orangnya sedang berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka bila kita dikubur tu, Nabi pernah mengatakan, aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, tapi sekarang pergilah ziarah kerana ia mengingatkan kamu tentang akhirat. Jadi apabila kita sampai kubur, hati kita teringat akhirat. Akhirat, beliau ni dah sampai akhirat. Macam mana dia sampai akhirat? Ingat, tidak kita akan dibangkitkan kecuali dalam keadaan bagaimana kita dimatikan. Dan tidak kita dimatikan kecuali dalam keadaan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, ya. Jadi kalau beliau ini sepanjang hayatnya berjuang untuk agama Allah Ta'ala, berjuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan tanah Melayu gini dengan sedaya upayanya yang termampu olehnya, diganjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kubur nanti, masuk ke dalam jannah bersama orang-orang abrar. Tetapi kita tak pernah tahu pun kisah mereka macam mana, perjuangan mereka macam mana, menghormati mereka pun tak macam kita tak pernah melakukan. Macam mana nanti kita dah mati, kita nak minta berhimpun sama dengan mereka? Paling-paling tidak ziarah kuburnya, paling tidak menghargai perjuangannya. Jadi kalau kita datang, kita ziarah kubur-kubur begini, orang-orang yang ada berjasa gini, dengan niatkan, ya Allah, kita datang ini dan kita sekarang ini adalah penerus bagi mereka. Kita adalah penerus bagi mereka. Kalau kita rasa kita punya dakwah, kita punya kerja tu adalah urusan kita sendiri, maka kita sendiri sajalah. Tapi kalau kita daftarkan diri kita, masukkan di bawah senarai mereka, maka kita dalam satu departmen. Atas kita, kalau di tanah Melayu kita ada Syekh Abdullah Al-Khumair di Kedah. Di bawahnya tu ada Hang Tuah, di bawahnya tu ada macam-macam, di bawahnya tu ada kiai-kiai kita, ada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ada Pangeran Diponegoro, ada beliau ini. Meninggal pada tahun 1867, 65 lebih kurang, ya. 65, ya, begitu zaman. Sezaman dengan Habib Noor Singapura. Habib Noor meninggal tahun 1866. 1866, beliau 1865, sezaman dengan Habib Noor, zaman-zaman begitu dulu. Nah, kalau Pangeran Diponegoro 1825, zaman mereka berjuang semua begitu, ya, untuk tanah Melayu daripada orang-orang kufar. Dengan sebanyak sedikit perjuangan mereka itu, selamatlah dapat membantu beberapa orang lagi supaya terpelihara nombor satu akidahnya, terpelihara maruahnya, ya. Dan apa lagi sumbangan beliau yang besar, membangkitkan semangat bagi generasi yang akan datang. Bagaimana generasi zaman dulu dengan keterbatasan mereka bersanggup berjuang, maka kita zaman sekarang janganlah kita rasa kita sudah aman saja, kecuali kita dampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita rasa kita dari bawah grup mereka, segala privilege yang Allah Ta'ala beri sama mereka kita dapat bersama. Kalau kita rasa kita dakwah sendiri, kita juang sendiri, kita sendiri sajalah. Tapi kalau kita masukkan diri kita sebagai orang yang berjuang dalam khidmat agama Allah Ta'ala di bawah bersama dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk dalam lingkungan mereka. Apa privilege yang mereka dapat, kita harap kita dapat sama. Bagaimana keberanian Allah Ta'ala beri pada mereka, Allah Ta'ala berilah kepada kita. Bagaimana kesanggupan Allah Ta'ala beri pada mereka, sifat tanggungjawab, itulah kita harap Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan bagaimana segala bantuan-bantuan lain Allah Ta'ala beri pada kita. Bagaimana kita tahu macam Panglima Saleh di Batu Pahat tu, sampai kita lihat apa masyhur ceritanya, pedang terbang sendiri, parang terbang sendiri. Kenapa mereka dibantu oleh tentera tak dilihat? Kerana mereka semua ini orang yang melawan musuh yang tak dilihat, iaitu nafsu mereka dahulu. Mereka dapat lawan nafsu mereka dahulu, dapat lawan ego mereka dahulu, mereka dapat lawan musuh yang tak dilihat dahulu.
barulah Allah Ta'ala berikan mereka bantuan, dapat bantuan daripada tentera-tentera yang tak dilihat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana dalam perang Badar, Allah Ta'ala utuskan malaikat sampai 3,000 sampai 5,000 malaikat datang. Maka ada setengah-setengah kabilah yang dah nak lari masa perang Uhud tu, dah nak lari daripada perang kerana tengok musuh begitu ramai. Tetapi apabila turun ayat bahawa Allah Ta'ala turunkan malaikat bersama dengan mereka, mantap hati mereka. Dan apabila setengah-setengah puak-puak Quraisy lain yang nak bergabung dengan Quraisy Mekah tu nak binasakan tentera Islam, tak jadi nak turun kerana mereka tahu bahawasanya tentera Islam dibantu oleh malaikat-malaikat, mereka tak berani nak campur tangan. Walaupun dia tengok tentera Islam sikit, tetapi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hadir di sini, kita lihat mereka ni, takdirnya lah kita nanti meninggal dunia dijumpa sama Tuan Syekh Mat Kilau kita. Nanti dia tanya apa khabar kau, apa khabar umat pada zaman kau. Entah, aku pun tak tahu cerita. Alamak, macam mana. Saya jumpa beliau. Ya, ni nama Tuan Guru Mat Kilau. Masya Allah, saya ada ziarah makam Tuan dulu. Ya, saya ada saksikan, dia kan nampak rohnya, kita nampak begitu ya. Allah, jadi beruntung.